Sambung pada hadis yang ke-3. Sambung hadis ke? Ingat tak? 3 kan? 4. 3, 4. Ya? 3. Tanda, ada tanda? 3 tak habis lah. Betul. Tiga, no? Baik, 3. Confirm, no? Nanti tolong tanda, no? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada hadis yang ketiga berkaitan dengan bertolak ansur dengan orang-orang yang ditimpa kesusahan. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam أصيب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان مصرا فكان يأمر بغلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripadanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda menceritakan berkenaan dengan ada seorang lelaki yang zaman terdahulu yang mana dia ni memang tak ada apa-apa catatan amalan bagi diri dia. Maksudnya catatan amalan di sini ialah amalan-amalan tambahan daripada ke fardu yang dia lakukan. Maka tak ada benda yang dia buat baik, melainkan benda-benda sunat ni tak banyak lah yang dia buat ni, kecuali beberapa benda sahaja. Di antaranya ialah dia ni satu orang yang jenis bercampur dengan orang dan bergaul dengan orang ramai, dan dia ni orang yang Allah Ta'ala bagi akan kepadanya itu kelebihan daripada segi harta dia. Maka di antara kebaikan yang dia buat ialah dia bagi hutang dekat orang. Dia suka bagi hutang dekat orang, ini dia tolong orang. Bila dia tolong orang macam tu, satu hari dia panggil kepada hamba-hamba dia, yakni pekerja-pekerja dia ni, untuk cari balik orang yang berhutang dengan dia dan gugurkan hutang tersebut. Maksud kata berhutang, orang berhutang kat dia, ambil buku 3-5 tu, ambil bakat orang. Bahasa mudah lagu tu lah. Nah, ambil buku 3-5 tu, tulis nama orang yang berhutang tu, bakat bang. Nah, bila bakat-bakat bang apa semua tu, kemudian dia ni lepas beberapa lama meninggal dia. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala firman, kami yang lebih berhak buat sebegitu dibandingnya, maka diampunkan segala dosa kesalahannya. Yang ni bila sampai yang dikatakan hal tersebut, sampai pada waktu ketikanya Nabi sampaikan dengan sabdanya, Allah Subhanahu Wa Taala firman berkenaan dengan apa yang si lelaki tadi buat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kami yang lebih berhak buat sebegitu berbanding dia. Dia tadi ni ada hutang dengan orang, hutang dengan dia, dia hapuskan hutang tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami lebih layak buat benda ni daripada dia. Dalam riwayat yang lain, kalau kita ingat balik puasa hari Ashura, Nabi SAW guna lebih kurang ayat yang sama. Apabila mereka melihat akan orang-orang Yahudi ketika itu puasa pada hari Ashura, Nabi tanya, pasal apa puak-puak Yahudi puasa pada hari Ashura? Maka bila dikatakan bahawasanya puak Yahudi ni seronok dengan lepasnya Sayyidina Musa daripada cengkaman Dajjal ketika mana dalam laut dan sebagainya, yang lepas daripada laut tu, maka berpunca daripada itulah yang dikatakan Bani Israel ini puasa pada hari Ashura. Kata Nabi SAW, kami yang lebih layak puasa daripada mereka. Maksudnya kata apa tuan-tuan? Ada beberapa keadaan yang kita kena tahu benda tersebut perlu diaulakan, perlu didahulukan. Ini adab dan akhlak. Walaupun ini kita katakan kepada syariat, tapi pada bab adab ataupun pada bab keadaan ataupun pada bab-bab yang lain, ada benda dan tajuk yang perlu kita dahulukan orang lain, dan ada benda yang kita perlu dahulukan diri kita. Apa dia? Di antaranya dalam buat ibadat.
Dalam buat ibadat, kita mendahulukan diri kita itu lebih afdal daripada mendahulukan orang lain. Kita mendahulukan diri kita dalam ibadat lebih afdal daripada mendahulukan orang lain. Katalah ada tanah wakaf, buka lot, tinggal satu lagi lot. Kita tahu dah lot tu tinggal satu lagi. Nak pergi iklan dekat kawan ke ataupun kita nak buat dulu, kita dulu. Kita dulu pergi ambil lot tu, pergi bayar buat yang dikatakan wakaf kita. Sah pertama, kita tahu kata sah pertama fadilat dia yang besar. Kita duduk sah yang kedua. Kita nak duduk sah pertama ke ataupun nak bagi orang sah ketiga pergi duduk sah pertama, kita dulu pergi masuk sah yang pertama. Apa pun benda yang merujuk kepada ibadah, afdal tu atas kita dulu. Saya yang sepatutnya mendahulukan diri saya untuk buat hal tersebut. Itu lambat ibadat. Tapi ada tajuk yang kita kena dahulukan orang lain. Ada tajuk yang kita kena mendahulukan orang lain. Duduk dalam kamar ramai, ada mak pak nak makan, dahulukan mak pak dulu. Dalam bab jalan, dahulukan mak pak dulu di depan. Walaupun kita berjalan cepat, walaupun kita ni dahulukan pak dengan mak berjalan di depan. Jalan dengan guru, dahulukan guru di depan. Duduk di dalam majlis, ada kursi yang disediakan. Kita ni pergi juga, tetapi tetamu yang mengikut tetamu lain. Contoh kita ikutlah siapa-siapa pergi, dia orang yang dikenali, orang bawa dia pergi duduk depan. Kita jangan duduk pergi gagah duduk depan, dahulukan orang yang sepatutnya duduk depan. Sebab tu adab-adab dan akhlak-akhlak macam ni kena letak pada tempat dia. Bukan semua benda kena dahulukan diri kita. Nah, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami yang lebih berhak buat tersebut. Kalau dia boleh hapuskan hutang-hutang orang, kami lebih layak buat tersebut. Kami boleh hapus dosa-dosa orang. Macam tu. Jadi maka diampunkan segala dosa kesalahannya. Telah kita cerita sebelum ni bagaimana akhlak Nabi SAW pada muka surat 10, dan juga menjadi lumrah dalam kehidupan kita. Kita duduk ini jenis duduk dengan orang ramai, bukan kita saja. Maka bila kita duduk ni, kita akan berjumpa pasang-pasang dalam kehidupan. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang lelaki, ada orang perempuan, ada orang susah, ada orang senang, ada orang bahagia, ada orang sengsara, ada orang mati, ada orang hidup. Maka bila kita duduk dalam keadaan-keadaan yang macam ni, maka di antaranya ialah yang Islam ajak kita, syarak ajak kita ialah apabila berhadapan dengan orang-orang yang susah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita nikmat lebih. Bukan nak abang kita elok, bukan nak abang kita bagus, bukan nak abang kita sempoi. Tapi nak abang kata apa? Ada orang yang Allah Ta'ala kurang, dan ada benda yang Allah Ta'ala lebih. Orang yang Allah Ta'ala lebih, syukur dengan nikmat tersebut. Bukan pi inci orang. Bukan kita pi inci orang. Bukan kita pi inci satu-satu orang kata apa, baik dia ataupun jahat dia dengan harta dan rezeki dia, tak boleh. Memang orang yang baik rezekinya bertambah, tapi tak semestinya itu sebagai kayu ukur kepada satu-satu orang yang baik. Ada seorang di Mauritania. Dia ni seorang ulama hebat, Masya Allah, rujukan pada ulama-ulama yang lain. Orang ambil gambar dia, tuan-tuan. Dia tengah duk usung bekas ayak, duk jual ayak waktu tengah hari, cari rezeki untuk diri dia. Saat lagi habis selesai, dia sama mengajar. Tu alim, Masya Allah. Tapi adakah kita nak kata tu buat ibadat, tu mengajar tak ikhlas apa nak duit sampai tak ada sampai tahu tu ibadat tak ikhlas apa Allah Ta'ala tak tolong dia betul. Itu bukan kayu ukur dia. Jadi kita yang sebenarnya menjadi kayu ukur kita sendiri. Kalau kita susah, lagu mana kita muamalah dengan susah kita. Kalau kita senang, bagaimana kita muamalah dengan senang kita. Ada orang senang, dia muamalah dengan cara yang salah, akhirnya menjadikan diri dia asfalas safilin, orang yang paling rendah dalam martabat manusia. Ada orang yang dia tu miskin sangat, tapi Allah Ta'ala muliakan dia. Macam saya cerita dulu, Allah SWT, tak ingat dah. Ada satu di belah kita ni, saya bisa dengar di Malaysia kita, pantang anda kenduri, dia orang paling awal suar duit. Perempuan motong getah, duit makan hari ya. Jual hari ni, makan hari ni. Jual hari ni, makan hari ni. Jual esok, makan esok. Tapi kenduri masjid tu, tuan-tuan, kenduri di masjid tu tak pernah untuk dia orang yang kita katakan tak menyumbang. Pasti menyumbang RM50, RM20, RM10. Sampai tu imam nak terima tu berasa malu nak bagi balik. Dia kata tak, ni tanggungjawab saya. Di Indonesia, dia kutip sampah. Perempuan juga tua,
Dia kutip sampah, dia kutip plastik, dia kutip botol, dia kumpul. Korban setiap tahun mesti dia sembelih seekor lembu. Allah. Kita nak tak tahu nak muka kita. Kita nak korban kambing seekor pun pikak 5-6 kali. Kita bukan kata teruk mana, bukan kata mahal mana kambing pun. Nak buat korban setiap kali setahun tu, setiap tahun kita nak buat tu, kita ni kadang-kadang pikak lagi. Dia boleh duk kutip sampah, kutip setiap tahun mesti dia akan korban seekor lembu. Allah. Sebab itu kita sendiri yang nak menentukan hidup kita tu lagu mana. Kayu ukur kita tu kita kena letak kita sendiri. So waktu senang kita kena cara senang, waktu susah kita kena cara susah. Sebab tu bila orang yang Allah Ta'ala pilih lagu tu ialah untuk nak abang kata kita ni kena syukur dengan nikmat ni kita ada. Bawah sekali surat 10, mungkin saja seorang tu berharta tapi dia tak boleh buat ibadat yang orang lain buat ibadat, maka dia kena ganti. Sebab tu orang yang kaya raya ni kadang-kadang mungkin orang yang menega, dia fokus pada menega dia, kadang-kadang dia tak sempat untuk buat ibadat-ibadat yang lain. Ada orang yang fokus dengan menega dia, fokus dengan urusan dia, fokus dengan kita katakan bisnes ataupun kerja dia tak dan nak buat usaha benda-benda yang lain. Mungkin saja pagi, petang, siang, malam duk tengok stok, duk tengok kilang, duk tengok pekerja, duk tengok ni apa semua, dah kali tak dan untuk nak perhati tajuk-tajuk yang dalam bab ibadat. Adakah kita nak kata benda tu salah? Tak salah atas dasar kemampuan yang dia buat. Sebab tu bila ada orang hak jenis tajuk lagu tu, dia tak dan nak ibadat, dia tak dan nak buat benda sunat, dia tak dan nak buat benda-benda yang ibadah yang kebaikan yang lainnya, maka dia kena cari jalan lain untuk buat amal ibadat. Dia kena cari jalan lain. Kalau dia ada yang dikatakan kemampuan di segi reta, dia kena guna reta dia. Kalau dia ada kemampuan dari segi pemikiran dia, orang dia ni orang yang intelektual, orang yang ada pandangan dia itu diterima pakai, dia kena guna tu untuk bantu. Apa saja kelebihan yang dia ada, hatta kita katakan, saya ni duit tak ada, saya ibadat pun tak larat dah, tapi tekat-tekat tolong masak buat kenduri boleh. Itu yang kita mampu, itu yang kita buat. Sebab itu lebih-lebih lagi apabila melibatkan kepada hal ehwal orang lain. Hal ehwal orang lain itu lebih-lebih lagi digalakkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, "Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a." Dan siapa yang jaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Faham tak? Kita tolong seorang, jaga makan minum dia, jaga makan pakai dia, jaga anak-anak dia, jaga rumah tangga dia, urus akan berkenaan dengan urusan keluarga dia dan sebagainya, kehidupan dia. Seolah-olah kata Allah Subhanahu wa taala, kita jaga maslahah ammah bagi keseluruhan manusia yang ada atas muka bumi Allah. Tu hebat tak hebat? Contoh lagi apa dia? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita minta ampun pada diri kita, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah dosa aku, ya Allah dosa aku, ya Allah. Ada satu zikir yang diamalkan, ini saya turunkan kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan nak beramal. Siapa-siapa yang istighfar bagi diri dia dan juga orang muslimin dan muslimat 27 kali sehari, 27 kali sehari. Contoh dia katakan, Rabbi filli wali walidayya wal muslimin wal muslimat, Rabbi filli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat, 27 kali setiap hari. Apa kelebihan dia? Ni sama lebih kurang macam ni. Allah Subhanahu wa taala bagi pahala mengikut bilangan orang Islam yang ada waktu tu. Maksudnya kalau kita katakan umat Islam yang lah ni ada dalam 3 bilion contoh, kita hanya buat 27 kali istighfar untuk diri kita dan orang muslimin dan muslimat, maka pahala yang kita boleh hari itu adalah 27 bilion tu lah. Sebab tu saya tengok baru ni ada dia punya, orang kata apa, data hidup mati, lahir yang mati yang ada setiap saat mereka tunjuk. Kira hak mati tu kau duduk turun, hak hidup kau duduk naik, tapi lebih kurang duduk lagu tu. Saat kau ni hidup, kau ni mati. Kau ni hidup, yang orang lain pula hidup, lahir baru dilahirkan, yang ni pula mati. Kau ni hampir setiap saat itu ada tu. Hampir setiap saat itu ada. Jadi
kita doa mudah. Allah Rabbi fili wal hudayya wal jamil muslimin wal muslimat. Rabbi fili wal hudayya wal jamil muslimin wal muslimat. Itu sahaja pun pahala yang kita dapat ialah seperti mana pahala kesuruhan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman pada Allah Ta'ala pada waktu-waktu dia duduk tu. Tu وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kita buat pahala untuk seorang, tapi pahala tu Allah Ta'ala bagi seolah-olah kita menyelamatkan, menghidupkan semua manusia ketika itu. Itulah yang dikatakan kelebihan ataupun yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita buat baik ni, buat amal ni, nak ikut atas kemampuan kita. Dan kita tak tahu mana satu amal kita tu yang Allah Ta'ala nak pandang. Mungkin kadang-kadang kita merasakan bahawasanya Allah Ta'ala ampun dosa kita disebabkan kita buat ibadat. Mungkin kita berasa lagu tu, aku ni buat ibadat banyak ni, bayang tahajud tak tinggal rumah, mungkin kerana ni kot Allah muliakan aku. Ya, memang ada dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita orang yang buat tahajud ni Allah Ta'ala akan muliakan dia. Tapi ada tajuk yang Allah Ta'ala muliakan seseorang itu dengan doa mak dia. Doa mak dia ada. Sebab tu bila mati seorang mak ni, maka akan berserulah suara daripada langit. Dah tertutup dah pintu yang dikatakan kebaikan ataupun pintu yang dilipat gandakan kebaikan bagi seorang manusia itu melalui dengan jalan mak. Ada orang kita ni mungkin mulia disebabkan doa orang yang kita tolong dia, orang tolong dia. Dan bukan nak kata tuan-tuan, memanglah orang minta sedekah ni pun ramai. Tapi ada orang yang minta sedekah ni bukan dia pun tak mau minta sedekah tu. Kalau kata dia ada duit setakat makan hari tu tobat lahum, dia tak minta sedekah. Tapi tajuk apa tuan-tuan? Tajuk tak boleh. Ada orang yang memang kita katakan minta sedekah ataupun ambil hak orang disebabkan kerana jahat dia ada disebabkan kerana dia terpaksa. Kita bisa dengar bagaimana orang yang masuk dalam mall curi, bukan curi benda tanpa pun, susu. Pasal apa sampai curi susu? Pasal apa dia tak curi duit tu? Pasal apa dia tak curi duit tu? Pasal apa dia tak curi benda-benda lain yang lebih berharga? Pasal apa dia tak curi emas? Pasal apa dia tak masuk rompok pergi kedai dan sebagainya? Pasal apa yang dia ambil susu dengan roti? Tajuk apa tu? Tajuk kan itu saja keperluan yang dia perlukan untuk saat itu. Itu pun dia tak fikir diri dia fikir pada anak-anak dia. Tuan-tuan takkan tak bisa dengar belah Malaysia kita ni pun ada budak bayi yang dibagi minum air teh daripada kecil dia. Tu nak abang kata susah tak susah. Bagi minum air teh tuan-tuan, air teh bukan ada apa. Budak-budak ni pun tuan-tuan, orang kata apa, infant ni, dia bayi sampai ke umur 2 tahun tuan-tuan, bukan boleh bagi tak tahuan tau. Daripada umur 0 sampai beberapa bulan nak bagi air masak tak tahuan tak boleh tuan. Ini tuan-tuan, susu pun tak ada, bagi minum air teh. Tuan-tuan boleh bayang tak lagu mana kehidupan dia. Ni orang-orang lagu ni kalau kata kita tolong, dia angkat tangan, dia seru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin doa tu yang cepat makbul seperti mana kilat yang mana kita minta sebelum ni. Kita duk minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak makbul. Contoh, berapa ramai orang yang berubat hari ni, sampai hari ni Allah Ta'ala tak sembuhkan dia. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan sebab faktor penyembuhan bagi penyakit dia itu disebabkan doa oleh seorang yang dia tolong. Mungkin ya Allah, cukupkan keperluan dia, ya Allah, seperti mana dia mencukupkan keperluan aku hari ni. Selesai. Tapi kita tak pernah pandang tajuk itu sebagai tajuk benda yang besar bagi kita. Dan ada orang memang yang mencuri ataupun yang buat benda-benda lain pun tak kerana jahat dia ataupun kerana nak buat maksiat betul. Macam baru ni isu apa nama Allah SWT, seorang remaja umur belasan tahun, umur 19 ke umur 20, nak pi curi duit tabung masjid lagi waktu pediah mandi jenazah tu dengan jadi isu baru ni. Dia ada pro and con lah. Ada orang kata, ui tak setuju untuk imam buat perangai lagu ni, huduh pegawai masjid buat lagu ni, duk pergi mandi, duk pergi katok dia, duk ni apa semua. Ada orang kata lagu tu. Ada orang kata, padan bi, boh bi. Dia marah lagu ni mau kena ajak lagu tu je. Duk pesan-pesan jangan mencuri, tak tegak nak buat juga, buat. Ada pro and con dia. Saya bukanlah nak mengiyakan dan saya tidak menidakkan. Budak tu kita katakan dah laporan pun dah mai dah banyak dah. Ketua Polis Sungai Buloh pun dah cerita. Tok Wan dia sendiri pun cerita. Dia ni bukan takat curi duit masjid. Curi duit Tok Wan dia nak pergi umrah haji. 2,000 dah curi dah. Motor biasa curi nak jual dah, nasib baik depa tahan
Maksud kata apa? Budak ni bukan satu budak yang nak curi pergi cari susu anak dia, dah. Dia nak pergi beli dadah. Budak ni. Jadi mereka tangkap dia, bubuh dia, bagi mandi dia, buat sebegitu rupa. Salah ke? Tak salah bila kena cara, salah bila tak kena cara. Kita nak buat lagu tu boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai mencederakan. Jangan sampai mencederakan. Contoh tengoklah di Thailand, ada satu video dia kongsi baru ni. Kawan tu main pisau ni, main nak ni kan. Hak polis tu main senjata pun tak bawa, apa pun tak bawa. Apa dia buat entah? Dia dah jerakah dah, ada di serbu dah. Sembang bang, pisau tu letak lah, buat apa kita nak ni. Abang buat kerja ni pun kerana susah kan. Lebih kurang betul lah kita rasakan pasal duduk sembang tu nampak CCTV. Dah lah bang, benda ni hidup kita lajak-lajak dah. Memang semua orang buat salah. Contoh kita kata lagu tu lah, cara dialognya. Orang letak lah, kalau kata kita ambil tindakan benda ni sampai nak masuk jail lepas semua, sian anak-anak kat rumah lepas ni siapa nak jaga. Abang buat main pisau lagu ni ancam ni tu, abang duduk insya-Allah kita katakan mungkin kita boleh bantu ni pun semua. Tak ada guna bang kalau kata ni meh main pisau kat saya, main pisau kat saya. Ada lagi jalan lain untuk kita jadi baik insya-Allah. Main pisau. Yang kawan tu duduk nak pompak tu bagi pisau lagu tu kat polis. Polis tu pergi peluk pula. Allahu akbar. Polis tu pun bukan kata kurus kering buat kawan kita ni, kawan kita tinggi renjong kurus tak apa lah orang pergi penampak aku nak apa. Dah, pada sedap ni. Pada sedap elok. Kira kalau kata nak pelekoh kawan tu lunyai. Dah, dia tak buat lagu tu. Tak main pisau. Dah lah benda tu sudut ni lah kata kita boleh pergi selesai elok-elok. Benda kecil je. Tahu kata susah, tak apa main kita. Bagi pisau peluk. Sabar. Duk teriak merampu pun tu. Allahu akbar. Tu kata akhlak. Bukan semua benda kita kena guna kekerasan. Budak tu pun minta maaf kalau kita silap cara lah. Memanglah dia menagih. Memang. Tapi takkanlah sampai kita nak kata dia ni sampai tak ada langsung pintu yang dikatakan taubat Allah Ta'ala buka kat dia. Ada. Katakanlah kita ni pegawai masjid Jatan Kuasa Tambah tuan-tuan nak urus surau di sini ni. Katakanlah main siapa pergi masuk pergi kopak tu ke pergi ambil. Tuan-tuan tabung tak ada ke? Oh datang tu. Tu dua tuan-tuan. Katalah kawan tu masuk main duk kopek tabung ni, tuan-tuan nampak pergi pegang pergi. Tuan-tuan nak buat lagu mana? Sini ada palung jenazah ada tu ni. Palung jenazah ada? Tak ada. Kena beli dah tu. Kena buat dah satu. Kena nak tahu kok orang pergi pedih pergi kopak tu kah? Mai kami nak pergi mandi pula. Ha? Kan? TV pun hilang. Tu dia. Tinggal kenangan lah tu. Tinggal kenangan. Entah. TV hilang, duit pi, tuan-tuan dapat pi dia kopak pi dia ambil, mai tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak pi bubuh dalam apa nama palung, nak pi ni dia. Pi tolak kepala dia tonjai, kepala dia pi tribang, kepala pai. Tuan-tuan nak buat apa lagu tu? Tak apa kalau kita kenal dengan gaya, kenal dengan orang, kenal dengan manusia. Sebab tu ada bangsa jenis orang hak memang kita kena buat kasar. Tuan-tuan masuk penjara, dia pergi habaq, ya silakan tuan-tuan selamat datang ke penjara kami. Agak-agak daripada buat apa? Puak tu jenis kahak dah. Dulu duduk pulau Jerajak pun terjun pergi berenang mai ke belah sini, tuan-tuan buat lebih kurang dari pak. Tak ada lah. Ada tajuk lah kena cengih, ada tajuk tak boleh kan? Ada tajuk tak boleh buat lagu tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tajuk tak boleh buat lagu tu tuan-tuan. Katakanlah kita duk berkasak dengan budak tu. Tanam di dalam hati budak tu, tengah-tengah duk kena mandi di palung tu, dia tanam di dalam hatiku, mulai hari ni aku takkan main dah masjid dengan surau. Muji kalau lah dia kata lagu tu. Siapa nak tanggungjawab? Siapa nak tanggungjawab? Supaya kita dengar sebelum-sebelum ni, nak ambil duit zakat, nak ambil duit masjid, nak ambil ni cukup susah. Baik minta puak kapiak tak apa lagi. Siapa yang nak pi ubah hati dia kalau kata dia dah letak lagu tu tuan-tuan? Siapa nak buat? Salah siapa? Salah kita. Baru ni ada orang telefon saya di masjid Qaryah saya, bukan di tempat saya duduk, di kampung saya. Dia telefon mai, ni tuan Syekh, ada satu orang PCO. PCO ni tuan tahu PCO.
PCO ni orang kena buang daerah. Orang kena buang daerah, jadi dia akan dihantar di satu-satu tempat tu. Dia bawah poka tu bawah satu ni lah, kesalahan. Tapi dia ada banyak kesalahan lah. Ada yang kes skema, ada kes dadah, ada kes macam-macam lah. Salah satu poka pun ada lah. Tapi poka dia akan selalu masuk dalam lah. Jadi dia ni PCO ni dia India. Bangsa India baru masuk Islam. Dan dia dibuang daerah tu, duduk di tempat saya tu dengan kaki dia bubuh pasang datang tu lah. Tak ada tempat. Dia duduk tepi sungai, ada pondok kecil saja. Makan pun tak tahu lagu mana. Kerja pun kadang-kadang dia pergi kerja sikit dapat 2-3 ringgit, itulah dia makan. Dia pun telefon man pun kata, Tuan Syekh, boleh tak kami nak minta tolong ni, tolong ikhtiar saya fikir pasal dia ni. Saya kata tak ada masalah. Saya telefon timbalan pengurusi masjid. Saya tanya siapa dia, Biro Kebajikan. Tanya-tanya, dia kata okey, kami ambil maklum tajuk tu, kami akan pergi ziarah. Mereka pergi ziarah, mereka bagi masa seminggu tuan. Nak tengok dia ni betul tak betul. Dia bagi masa seminggu. Mereka bagi dia buat kerja sikit. Dia tengok keadaan lagu mana, dia tengok pula dia ni dapat duit dia buat apa. Kalau kata dia pergi guna beli dadah, cerita lain lepas tu. Kalau dia guna memang betul untuk ni dia. Sebab dia ni baru masuk Islam, mu'alaf, tak ada siapa jaga. Tak ada siapa jaga. Saya kata ni tanggungjawab Jawatankuasa Qaryah masjid, kena jaga dia. Akhirnya dia bersedia untuk kerja dengan masjid, untuk potong mesin rumput kubur dengan urus kedai gunting rambut masjid. So dia pakai bagi dia gaji harian lah, 20, 30, 40 ringgit sehari untuk dia nak hidup, untuk dia pun semua. Kemudian dia pun nak bagi dia rumah, satu rumah di kedai tu, belakang kedai tu ada satu rumah boleh duduk, dia pakai bagi dia situ. Tuan-tuan, dia baru masuk Islam. Dalam waktu yang sama dia PCO, dia orang yang kena buang daerah. Di situ itulah faktor umat Islam kita ni nak jadikan dia tu satu orang yang dekat dengan kita ataupun jauh dengan kita. Kalau kita orang Islam, kita pergi kat dia, bangsa hang ni jenis jahat lagu ni, kalau kena hang ni baik, hang tak kena lah buang daerah sampai tahun ni. Hang ni jenis jahat, jenis tak boleh buat apa, jenis tak boleh guna, kami tolong pun hang jahat juga. Habis. Dan dia letak dalam diri dia, tak ada guna aku jadi Islam. Aku ingat kata Islam ni agama yang bagus, agama yang baik, agama yang elok, toleransi, boleh jaga ni belakang. Tak-tak jadi lagu ni, tak ada guna aku masuk Islam, baik aku keluar daripada ni awal. Siapa nak tanggungjawab tuan-tuan? Kerja Nabi buat masuk orang dalam Islam, buat masuk orang dalam syurga. Kerja kita hak orang Islam dah, kita bagi dia orang keluar Islam, masuk dalam neraka. Beza tak beza kita? Dengan orang Islam kita pergi, tak apa bang, biasa bang, hidup kita semua salah belaka. Ada orang susah, ada orang senang, ada orang buat baik, ada orang buat jahat. Kalau kita dah terlajak tak apa. Tapi abang untung kerana Allah Ta'ala pilih abang untuk terima Islam. Jom kami kita sama-sama, abang kena janji abang kena berubah, abang kena janji abang beri jadi elok-elok. Kami cuba fikir tajuk sepatutnya kami fikir untuk abang. Mungkin kerana tajuk tu dia mengatakan bahawasanya sungguh hak ni Islam, aku nak kena jadi macam mereka juga setelah mana aku berjaya nanti. Contoh, entah. So tajuk orang budak tadi ni, haduk kena pelekoh sampai lagu tu. Islam ajak kan sampai nak kena tibai dengan batas baik? Islam ajak kan sampai nak kena tunjai-tunjai maki berkandak? Islam tak ajak tajuk tu. Ada tajuk kena berkerah, ada tajuk kena cara lembut. Ya, kalau dia terlibat dengan dadah, nak bagi mandi, ya bagi mandi. Tapi apa salahnya kita guna cara yang baik? Contoh masa basuh kepala, ya Allah, bersihkanlah hati dia, ya Allah, bersihlah pemikiran dia, ya Allah, daripada dosa. Ya Allah, anak ni anak yang bagus, ya Allah. Dia tu sambil duk kena mandi tuan-tuan, dia duk dengar kita duk kata apa ni. Budak tu, dia akan kata apa? Kan? Dia akan kata apa? Mak aku pun mandi aku tak terani, pak aku pun mandi aku tak terani. Tapi pergi masjid boleh mandi, aku duk doa sambil mandi. Ni habis kita, ya Allah, buanglah segala apa benda maksiat daripada dadah ke apa, duduklah kepala otak dia hilang tu, ya Allah, tagih-tagih dia. Basuh dada dia, ya Allah, dada ni dalam ni ada iman, ya Allah, kau penuhkanlah dengan amal, kau penuh dengan hikmah, kau penuh dengan ilmu, ya Allah. Budak ni budak bagus, ya Allah, dia terlajak, ya Allah, dia silap, ya Allah. Basuh tangan dia, ya Allah, tangan ni biasa ambil curi di masjid kami, ya Allah, jangan hang kira sebagai benda yang dosa, dia tak sengaja, ya Allah, dia dalam kawalan dadah, ya Allah, dia ni. Tuan-tuan duk kata lagu tu, dia boleh duk dengar agak-agak tuan-tuan. Sayyidina Umar
hati dia ni benci Islam. Tak ada orang yang paling dia benci melainkan Nabi Muhammad SAW. Hanya kerana surah Toha daripada ayat pertama sampai ayat kelima, tukar total sebagai satu makhluk Allah Ta'ala yang paling suka Islam. Tak ada orang dah boleh lebih suka daripada dia. Entah. Apa masalah? Apa masalah? Hak bagi hidayah bukan kita. Hak bagi hidayah tu bukan kita. Kita hanya usaha bagi jalan saja. Sebab tu dia ada pro and con. Lah ni budak tu sampai kena masuk jail 10 hari, kena denda 4,000. Satu tuan-tuan, umur 19 tahun, lepas ni dia nak keluar kerja. Kalau kata dia taubat pilah, dia insaf pilah, kita pergi hantar berubat di mana-mana, dia tinggal pergi dadah tu, dia nak kerja lepas tu dengan ada rekod masuk penjara 10 hari tuan-tuan. Lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat masa depan ni? Hak penjawat awam ni, hak duk buat kes apa-apa pun, hak duk seriau ni bukan seriau tara mana hak kata buat salah ni. Ni kalau kena penjara sehari saja 24 jam jawab awam kalau kena penjara terminit lala tu. Dibuang kerja lala tu 24 jam ya. Tuan faham tak? Benda tu masa depan dia. Masa depan budak tu. Masa depan budak tu. Saya pun pernah tuan-tuan. Masa tu di belah baling tangan ni kudung dah tuan-tuan, mai curi lagi nyok orang. Tangan ni kudung dah, mai curi lagi nyok orang. Tanya-tanya apa nama hang ni lah. Oh mai bohong baik. Lagi ada seorang lalu. Loh ustaz, dia ni duk curi berapa banyak dah kedai ni, kami duk habaq banyak kali dah, duk pesan banyak kali dah. Duk kita pula duk bantu pergi rumah. Kawan cakap tak ada habis, penyepak duk di muka. Hang ni lah. Dah tangan lagu tu pun hang masih lagi duk buat. Semua tajuk sama, tarik dadah belakang. Tuan. Hak sangkut dengan dadah ni bukan nak kata tuan Allah. Ada hak boleh patah balik, ada hak boleh hanyut tu bukan tekat hanyut. Hanyut dia seorang, mati dia seorang tak apa. Dia libat pergi dengan orang. Ada anak-anak sepah pergi. Ada bini habis semua. Ada adik-beradik maki berkandak. Tak ada. Habis. Sebab tu ada tajuk hak kita boleh tegur, ada tajuk kita kena guna cara yang baik, ada tajuk yang kita kena guna kadang-kadang sikit kekerasan. Sikit kekerasan tu bukan maksud kata zalim dah. Ada orang kadang-kadang kena keras sikit baru dia sedar. Di Amerika Syarikat mereka buat satu orang kata apa, satu program budak-budak sekolah hak kahak ni. Mereka plan dengan penjara, buat masuk dalam penjara, pergi hidup duduk dengan hak geng-geng hak memang hak buat masalah duduk dalam penjara tu. Hak geng-geng jahat dalam tu pun mereka polis pakat dengan mereka. Hampa ni pada budak baru masuk, hampa dah terlajak dah, ada di antara hampa yang nak jadi baik, hampa kena buat suasana tu bagi dia ni masuk dalam penjara, dia takkan ulang dah untuk kesalahan dia, untuk dia masuk penjara kali yang kedua. Mereka buat masuk dia tu untuk ni lah, untuk orang apa saja program nak bagi tahu keadaan penjara tu pun nak masuk tak sampai sehari pun. Budak ni tadi buat main dengan polis ni, kahak ni, jerekah polis gitu ya. Masuk duduk dalam penjara, puak tu lengkong pi. Teriak tu. Teriak. Hang nak buat ke jahat. Tak mau dah bang, tak mau dah. Kalau lagu ni bukan dia bang, tak mau bang. Balik jadi bagus tu. Ada budak, ada orang yang kita kena tajuk lagu tu. Ada orang tak boleh kita buat tajuk lagu tu. Asasnya apa dia? Ialah menjaga kemaslahatan ataupun menjaga yang dikatakan hal ehwal khususnya orang Islam kita. Khususnya orang Islam kita. Sebab tu dalam bab-bab yang lagu ni ada tajuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan tu kepada kita. Muka surat 12 yang terakhir. Faedah daripada hadis tersebut, ada benda yang benda tu sunat, Allah Taala bagi pahala lebih daripada yang wajib. Di antaranya apa dia? Di antaranya mula bagi salam, itu pahala dia lebih besar daripada jawab salam. Jawab salam wajib, bagi salam sunat. Tapi bagi salam tu pahala dia lebih besar daripada jawab salam. Lepas tu kita kalau boleh tuan-tuan, mulalah kalau boleh pitang mana pun jumpa orang bagi salam. Dan saya boleh katakan hari ni kalau kita buat tajuk tu benda pelik. Tuan-tuan naik kereta, berhenti stesen minyak, turun jumpa selisih dengan orang sambil nak pergi bayar. Dia bayar dah, patah balik mai, kita baru nak pergi bayar. Jumpa tengah jalan, tuan-tuan bagi salam kat dia. Agak-agak dia kalih mai. Waalaikumsalam.
Kali betul tu. Kata siapa dia ni haram tak kena tetap bagi salam kat aku. Benda pelik. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Dan try buat. Tuan-tuan, salam ni sebenarnya satu mukaddimah untuk kita hubung silaturahim. Salam. Bagi salam. Bagi salam ni adalah satu benda kunci kepada kita nak hubung silaturahim. Tuan-tuan tak kenal siapa-siapa, tuan-tuan mula dengan bagi salam. InsyaAllah. Yang kedua apa dia? Menggugurkan hutang lebih besar pahala dia daripada bagi tambah tempoh kepada orang yang berhutang. Yang macam tadi ni, dia gugur habis segala hutang orang. Tu orang panggil ibra'. Dalam bab muamalat orang panggil ibra'. Kerana kita berhutang, saya berhutang dengan Pak Ngah. Berhutang dengan Pak Ngah, cukup tarikh Pak Ngah mai jumpa saya. Ustaz, hutang bila nak bayar? Kalau ikut hari ni hari last dah. Saya pun kata kat Pak Ngah minta maaf Pak Ngah. Ni awal tahun ni saya baru habis untuk anak-anak nama anak-anak masuk sekolah pun 2,500 kat 3,000. Jadi hutang Pak Ngah tu saya minta maaf Pak Ngah, tak berapa nak boleh bayar lagi. Pak Ngah wajib bagi tempoh kat saya. Tak apalah Ustaz, kalau begitu bulan depan Ustaz kena bayar. Nah, Ustaz kena bayar bulan depan. Saya ni kena ada projek lain nak buat ni. Tu cara tu kan. Jadi Ustaz kena bayar kat lagu mana pun. Ada rumah 5-6 pintu dah saya penat ni. Ustaz jangan nak buat pasal kata. Ustaz kena bayar juga. Cuma saya tak apa, bulan depan Ustaz bayar. Itu wajib bagi Pak Ngah buat kat saya. Tapi mana lebih baik? Pak Ngah kata, Allah Ustaz, saya ni pun duit hak ada pun tak ada guna. Nak bak tak kemas tu. Duit hak ada pun tak ada guna. Baru ni mayang-mayang subuh, selak-selak sejadah lah ada kat 500. Kemas cara tu. Tak tahu bila letak bila bawah sejadah tu. Ada 500 tu sekali selak. Kalau selak sejadah lain tak tahu apa pasal 5-6 tu. Takat Ustaz hutang kat 300 ni. Palai bang saya. Terus duk kira. Palai bang. Hak tu orang panggil ibra'. Hak tu orang panggil ibra'. Menggugurkan hutang orang lain kepada kita tu orang panggil ibra'. Macam biasalah. Kita waktu tu orang yang berhutang tu dia akan rasa menyesal lah sebab pinjam 300 tu. Kalau boleh pinjam 3,000 sedap juga. Kan? Pak Ngah pun halal hak 300. Rasa macam rugi lah. Kalau aku pinjam 3,000 Pak Ngah perhalal tu sedap lah. Itu contoh. Ataupun orang yang jadi muazzin, pahala dia lebih besar daripada orang jadi imam. Tapi tuan-tuan jangan pelik di Mesir, di negara Arab, dia lah azan, dia qomat, dia jadi imam. Lagi kemas di Mesir. Kami bisa jumpa tajuk tu. Dan memang budaya mereka macam tu. Kalau kata tu imam lambat ke apa ke, mereka jalan dah. Mereka tak ada ikut dah. Tak ada tunggu-tunggu apa. Dia azan, dia qomat, dia jadi imam. Ada juga tadi tu. Tapi secara umumnya orang yang jadi muazzin, tukang azan itu lebih afdal, pahala dia lebih besar jadi imam. Jadi imam fardu kifayah. Dalam satu Korea kena ada sembahyang jemaah dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Kena ada imam. Imam yang buat sembahyang jemaah itu fardu kifayah. Walaupun dia fardu kifayah, fardu, tetapi orang yang azan tadi tu pahala dia lebih besar daripada imam fardu tadi. Begitu juga dengan kita katakan ambil wuduk sebelum masuk waktu dengan ambil wuduk selepas masuk waktu nak sembahyang. Nak masuk lagi 5 minit, kita ambil ayat sembahyang siap-siap. Daripada orang dah masuk dah waktu, dia nak sembahyang, dia wajib kena ambil ayat sembahyang. Maka wajib ambil ayat sembahyang ketika mana nak sembahyang itu, pahala dia tu kurang lagi daripada orang yang ambil ayat sembahyang sebelum masuk waktu. Lagi 5 minit nak masuk waktu, 10 minit lagi nak masuk waktu, dia ambil ayat sembahyang siap-siap dah. Dia ambil ayat sembahyang siap-siap dah, sat lagi nak sembahyang waktu nak ke depan tu, pahala dia lebih besar daripada orang yang ambil ayat sembahyang ketika mana dia nak sembahyang dalam waktu tu. Ini di antara kelebihan-kelebihan ataupun orang kata apa, benda-benda yang sunat tapi pahalanya lebih besar daripada wajib. Faedah ni saya ambil daripada tok guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Abu Al-Banjari hafizahullah taala ketika mana daurah kita di Janda Baik di Pahang. Masa tu saya duduk dalam majlis tu, saya pergi tidur dalam 2 hari masa tu, baru buat operate hidung yang bermazirah tu kan. Operate hidung tu cuti sebulan. Tak boleh duduk Pak Ngah, kita jenis kaki berjalan. Kita jenis kaki berjalan. Bila buat operate hidung sebulan tak boleh pergi mana, dia tak boleh duduk. Lah kali tanya doktor kata tak apa tapi jangan duduk ni sangat. Doktor kita sini. Dah kali punya tak torah tu, start motor Sungai Petani tu, berhenti tu di Janda Baik Pahang. Pergi duduk 3 hari 2 malam, duduk pergi mengaji. Salah satunya dapat faedah ni di dalam pengajian tersebut bersama dengan beliau tuan guru kita. Ahbabuna fillah, nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-4737. Lajak dah syuruk dah.
737. Kita akan sambung pada hadis yang keempat. Tuan-tuan tolong tanda lah. Pasal saya macam saya duk kata lah, kitab saya ni duk bawa mengajak merata. Jadi tang hadis lain, tang ni hadis lain. Tuan-tuan tolong tanda Ustaz. Minggu depan, bulan depan kita akan sambung pada hadis yang keempat, iaitu sabar dan redha dengan ujian penyakit dan kesakitan. Ada soalan? Silakan kalau kita ada. Ya. Ya. Dia mesti ikhlas. Dia mesti ikhlas. Dia tak boleh kita buat tu cara terpaksa. Tahu dah kata dia ni taubat lah pun tak bayar, pergi minta pun tak bayar, tambah duk tunggu lagi tak bayar. Kalai bang lah. Payah je ni tajuk-tajuk ni. Hak tu kalau kita terpaksa. Ni dak. Aku tahu dia ni jenis payah nak bayar. Pergi saja bagi juga pasal dia ni susah. Tak apalah dia bayar lah, tak bayar pun tak apalah, itu hak dia lah. Tapi bagi aku sudah. Nampak? Dia lain tu. Dia lain. Semua agak kita bagi kau untuk kahak. Memang jenis cengeng. Minta kena menyepak. Tapi minta tu tak apa, aku peralai bang, dia dah minta dia kena boleh menyepak, kena peralai bang. Itu terpaksa. Dan cuma saya nak pesan pada tuan-tuan, dan banyak kali dah saya sebut, kalau orang hutang dengan kita ataupun orang buat tak baik dengan kita, jangan sesekali kita duk pergi kata apa-apa cerita aku tuntut hang depan akhirat. Jangan. Itu jangan. Hak tu kalau boleh jangan sebutlah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pasal apa? Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Katakanlah kita di antara orang yang Allah Ta'ala pilih masuk syurga. Elok nak masuk syurga, guni main tarik kaki kita. Agak-agak lagu mana ruginya kita buat tu. Kita buang masa 5 minit, masa tu pun sebenarnya dah cukup rugi dah daripada kita nak masuk syurga. Tuan-tuan, cukup dah. Kita kata, ya Allah, sudahlah ya Allah. Aku pun hala-hala bukan kata dia bayar hutang aku ni pun aku tak kaya, dia tak bayar pun aku tak miskin. Dan saya abang tu terang tuan, saya biasa menega orang tipu saya 15,000. Tuan nak kata apa? Saya telefon kawan-kawan buat semua ni, dia kata ustaz kami jumpa dah, dia ni duduk di Ipoh. Nak kutip tak mau kutip, nak ambil tak mau ambil, nak buat apa lagi ustaz abang ni. Kita fikir balik kita nak buat apa. Kalau hampir tunjai dia, hampir tabuh dia, hampir bubuh dalam buni pita utang mana-mana pun, apa faedah yang kita dapat? Tak dapat apa. Tak dapat apa. Kita boleh buat tindakan, kita boleh buat macam-macam. Lagi saya telefon balik daripada kawan-kawan di Ipoh, saya kata biar pergi kat dia lah, rezeki kat dia peralai buang lah. Saya tak mau nak tanggungjawab besok depan akhirat. Saya pergi bubuh dia pun sesuk saya nak kena tanggung ni salim. Kita nak kena qisas pula, kita nak kena ni tu tajuk lain lah. Dia ambil 15,000, kita pula nak kena qisas. Saya tak mau tu. Saya kata biar pergi peralai buang kat dia. Tak rugi, tak kaya pun saya dengan duit 15,000, tak miskin pun saya dengan duit 15,000 tu. Saya bak tu terang. Sampai kelar. Duk hidup elok orang tua tu. Tak buat apa tuan. Kita nak pergi kata, tak apa, aku hari ni aku tak boleh buat hang, tak apa, aku tunggu hang akhirat esok. Aku akan tuntut kat 15,000 tu lagu mana depan akhirat esok depan Allah Ta'ala, taubat aku tuntut. Untung tang mana kita. Kalaulah dengan apa-apa sikit-sikit yang kita buat nak masuk syurga, dah memang guru tu kuantum metrik kata, ustaz, hak 15,000 tu saya nak bayar balik ni. Nak bayar apa aku dah masuk syurga ni? Nak bayar apa aku dah masuk syurga ni? Hang buat tarik dia buat pelambat balik. Pelekoh tu ya. Rugi kita balik. Terus fikir tu. Tuan-tuan, Allah tarik rezeki kita ada pasal. Yang pertama, Allah nak kafarah salah kita. Mungkin. Yang kedua, Allah Ta'ala nak simpan satu benda yang lebih baik bagi kita saat kita perlu. So, apa saja takdir Allah Ta'ala atas dunia ni, kita serah balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang paling baik untuk kita. Sebab tu dalam rukun iman, qada qadar, kena beriman dengan qada qadar tu dalam rukun iman. Tuan-tuan tak percaya hak tu, gugur habis iman kita. Sebab tu letak pada Allah Ta'ala. Serah hak tu paling baik yang Allah Ta'ala tentukan kat kita. Wallahu'alam. Ada lagi soalan? Tak ada lah. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung balik dalam keadaan apa hadis yang keempat. 2 minggu lepas saya tak main kan? Betul tak? Tak main kan? Ada tajuk sikit, minta maaf banyak-banyak. So insyaAllah bulan depan kita sambung balik macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilma wa sa'alna fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa zidna fi ayunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya mubni abla mithal ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minna wa lakal syaraf 'alana rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.